Okey, kalau kita nak bina rumah, pastikan tiangnya kukuh. Kebanyakan pelajar belajar fizik ini semata-mata nak skor tanpa dia menyedari kekuatan asasnya kurang, dan ini boleh menyebabkan apa yang kita rancang ataupun cikgu-cikgu rancang akan gagal untuk kita dapat. Contohnya kita dah target 10A, tiba-tiba kita dapat 7. Ada tergelincir, ada near miss A dekat situ. Problem utamanya di sini ialah untuk konstruk mengingat ni, yang ni saya akan highlight dia warna merah. Sekejap. Ada dua masalah utama di sini. Okey, yang menyebabkan pelajar ni akan mudah hilang 30 markah. Dia akan banyak berlaku kesilapan ni di area ni lah, di area soalan ini. Kalau kita lihat di antara soalan 1 hingga soalan 4 ni, dia banyak mengingat dengan memahami, dan pelajar ni mula dapat markah balik di sini. Di sini. Ini saya letak biru yang ini. Ini tidak. Ini. Ini. Yang warna biru ni. Pelajar mula mendapat markah yang tinggi di soalan-soalan ini, iaitu mengira 20, kuantitatif tu 20, 45, 45 tambah 20, 65. Okay, jumlah markah nanti kita akan dapat 65. Kebanyakan pelajar dapat markah di situ. Kalaulah dia dapat betulkan yang perkara yang saya merahkan di nombor 1 dan di nombor 2, plus minus lah, ini angan-angan kita lah kan. Okay. Dia dapat curi mengingat itu 10 dan dia dapat curi memahami itu 10. 10 tambah 10. Saya nak pelajar jawab. Berapa jumlah markah sekarang? Salah seorang pelajar, volunteer jawab. Ada tak? Mana-mana pelajar? Saya nak dengar suara seorang pelajar sebab dah lama saya tak jawab. 85. Okay, very good. 85. Okay, some of you running in English, isn't it? Some of you running in Malay. Is it correct? Okay, I will run bilingual this one today. So the total marks is 85. If you can get this marks at your paper 2 for sure, guarantee you can get A plus. So how to get 85 here? Okay, now we proceed to our exercise here. Okay, this is an example to you. Okay, look at this question. Tengok soalan ini. Saya tak pasti adakah saya letak paling bawah ataupun paling atas, saya tak pasti. Kalau kamu tak jumpa di hadapan, mungkin dia soalan terakhir. Okay, now konstruk mengingat dengan memahami ini ini sebenarnya adalah konstruk yang mudah sebenarnya untuk pelajar dapat markah. Tetapi dia berlaku sebaliknya kerana tekniknya tidak tepat. Okay, untuk soalan mengingat ini, kebanyakannya kalau saya tengok balik ayat yang pertama yang saya tulis 10 markah ni, kebanyakan pelajar akan hilang di sini kerana dia tidak ingat. Okay, contoh-contoh soalan mengingat ini saya boleh bagi. Okay, define acceleration. This one is quite simple. Or what is the meaning of critical angle? Ini dua contoh soalan yang saya bagilah. Ini adalah maksud soalan-soalan yang kita kategorikan sebagai soalan mengingat. Okay. Kalau kamu tak hafal, teknik dia satu je untuk yang ini. Saya guna ayat hafal saja. Hafal, hafal, hafal.
3 kali saya tulis. From your textbook, not from Google. Okay. Remember my words here. Okay. Untuk kita mahir menjawab, kita ada masa lebih kurang untuk menuju 1 hari bulan 3 ni, kita ada masa lebih kurang dalam 40 hari atau 50 hari lagi. Okay. Panjang masanya. Boleh lakukan teknik penghafalan secara perlahan-lahan dengan cara membaca berulang kali. Okay. Dan menulis berulang kali. Nanti bincang dengan cikgu, okay, kita boleh kecilkan skop kita agak-agak apa nak keluar, okay, di situlah yang kita akan beri tumpuan. Okay, pelajar boleh interrupt saya anytime, okay, tanyalah soalan tu, saya akan bantu kamu ya. Okay, ini contoh soalannya, ini saya tak ada bagi kat sini tapi saya tengok soalannya ini pula, konstruk memahami ni. Apa efek dia? Okay, bila saya bercakap tentang soalan memahami ni, kata kunci soalan ini ialah pelajar boleh kenal ya, melalui ayat berapa, lukiskan, ada lagi, apakah yang akan berlaku, what will happen, give one reason, explain ataupun terangkan. Dia jumlah markah dia ada 1 markah, ada 2 markah, ada 3 markah dan ada yang 4 markah. Yang 4 markah ni dia berada di section B and C lah yang wajib kamu jawab. Sama ada soalan nombor 9 ataupun nombor 10 ataupun nombor 11. Okey, kalau kamu lihat kesemua soalan ini ada di dalam soalan kamu, ini adalah konstruk memahami. Dan apabila kamu tidak ingat, masalah mula timbul lah. Okay. Teknik dia untuk jawab soalan ini mesti tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu akan berdepan dengan masalah besar, sama ada jawapan kamu diterima ataupun tidak diterima. Okey, kebanyakan di bahagian ini siapa yang menanda dia tahulah. Pelajar bagi jawapan, tidak diberi markah. Ini banyak. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab pelajar sudah lari daripada maksud soalan, akibatnya dia tidak tahu. Ini masalah dia. So betulkan dulu asas lah ya, cikgu nak bagi tahu. Ambil sahaja yang perkara yang mudah. Kalau nak bina rumah, pastikan tiang dia kukuh. Okay, kalau tiang dia kukuh, kita tak perlu cari soalan-soalan ramalan atau apa sahaja. Okay, tak guna kita mencari soalan ramalan. Kalau kamu tanya saya, kemudian kamu tanya Cikgu Nur Kaizan, kamu tanya Cikgu Fihana dalam ni, itu saya kenal. Okay, kalau dicampur-campur balik, ramalan kami habis satu buku teks keluar. Okay, itu menandakan ramalan itu tidak tepat. Okay, kita kena tahu semua. Okay, so ini dia ini masalah-masalah yang berada di konstruk ini. Saya ambil contoh untuk soalan nombor yang ada 4 markah di bahagian B. Terangkan mengapa muka gelombang air laut akan mengikut bentuk pantai apabila menghampiri pantai. Okey, saya bagi tahu kamu bagaimana nak menjawab konstruk soalan ini. Pertama, okey, bila dah baca, dia buat keputusan apakah prinsip fizik yang terlibat ataupun hukum fizik yang terlibat ataupun perkara fizik yang terlibat dalam situasi. Now situation are given already. Okay, dia dah bagi. So you decide. Okay, yang situasi ini dia melibatkan perkara fizik apa? Perkara
Fizik apa? Hukum apa? Prinsip apa? Tanya diri kamu berdasarkan soalan tadi. Okay, bila you dah decide, okay, you confident, okay, let's say this one is a refraction of water wave. Okay, kita dapat lihat ini adalah pembiasan gelombang air sebagai contoh. Okay, yang kedua, okay, bila dah tentukan, kamu kena tahu what is the meaning, what is the refraction of wave. Apakah maksud pembiasan gelombang air? Perubahan laju ataupun arah gelombang air apabila merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek atau sebaliknya. Okay. Ini adalah definisi. Okay. Biasanya saya dalam in English saya tak hafal sepenuhnya, dalam bahasa Melayu memang di kepala saya lah semua istilah fizik ni. Okay. So dalam yang this is the second step you need to prepare before you answer this question. Okay. Pertama, tentukan perkara fizik, dah tentu tulis. Okay. Perkara fizik apa yang terlibat. Okay. Yang kedua, okay, cerita dalam gambar. Cerita dalam gambar. Okay. Tadi saya dah beritahu kan. Kita dalam gambar ni maksud saya yang berkaitan dengan kuantiti fizik yang terlibat lah. Jangan cerita yang lain daripada fizik. Contohnya hutan itu sangat tebal, tak nak lah. Okay? Kawasan Teluk ini ramai orang datang berkelah di sini. Okay? Suasana cukup harmoni, itu tak nak. Okay? Kita tak nak dengar yang itu. Okay, sekarang ni kita nak cerita. Soalan dia sangat simple. Dia kata terangkan mengapa muka gelombang mengikut bentuk pantai. So, apa yang you boleh bayangkan di kawasan pantai, okay, dengan di kawasan laut dalam. Okay, laut dalam pastilah airnya lebih dalam. Betul? Di sini kita akan cakap dari segi kedalaman air. Okay, bila kedalaman air berbeza, apakah kedalaman air di Tanjung dengan di Teluk? Okay, apa perbezaan dia? Okay. Kalau kedalaman dia berbeza, apa pula berlaku kepada hal laju dia? Okay? Itu maksud saya cerita dalam gambar. Yang ketiga, final lah conclusion kamu. Conclusion kamu apa? Okay? Pembiasan gelombang air berlaku, contohlah. Okay. Jangan salin ayat ini, jangan salin ayat soalan sebagai ayat jawapan. Jangan. Walaupun betul, kamu tidak akan diberi markah. Okay. Benda ni saya bagi nanti pada Cikgu Izzat, okay, untuk diedarkan ke semua sekolah yang mengambil bahagian petang ini. So pelajar dengar baik-baik, okay. Okay, kalau kamu refresh, kalau ingat balik apa yang cikgu cakap tadi kan. Sekejap saya besarkan sikit. Okay. Kedalaman berkurang. Ini cerita tentang dalam gambar. Okay, ramai pelajar tanya saya, cikgu, perlu ke sebenarnya jawapan tidak perlu ikut turutan ni, tak perlu. Perlu ikut turutan. Okay. Tidak ada sekuen yang ditetapkan. Examiner akan cari jawapan kamu yang ada dalam skema. Dia akan bagilah jawapan tidak perlu ikut turutan. Okay. Jawablah kalau kamu nak jawab perkara conclusion, tiba-tiba je kamu cakap pembiasan gelombang air berlaku. Boleh, tak ada masalah. That is your statement for number 1. Okay, kalau ada statement itu dalam skema, maka kita akan bagilah jawapan. Kita akan bagi markah. Okay, kalau kamu lihat jawapan tidak perlu ikut turutan. Kalau saya buka di sini, nampak kedalaman berkurang. Ini adalah cerita akhir dia. Kalau dia dah masuk ke kawasan yang cetek, kawasan cetek ni, tengok kedalaman dia berkurang, laju gelombang dia berkurang, okey.
maka berlaku pembiasan. Inilah conclusion kita di sini kalau saya boldkan je lah. Okay, ini ialah arah perambatan gelombang terbengkok mendekati normal. Okay, ini adalah definisi. Ini adalah definisi. Yang saya bold ni adalah definisi. Iaitu kamu tahu ini adalah pembiasan. Arah dia berubah. Kalau daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, dia akan mendekati garis normal. Okay. Yang ini nampak panjang gelombang juga berkurang. Kalau kita lihat di sini, markah yang dia beri ni bukan 4, lebih. Biasanya pernah mencapai maksimum sampai 7. You kena berani letak sebanyak mana mungkin statement ataupun fakta yang you rasa boleh membantu diri you untuk dapat markah. Okay. Kalau kamu lihat cara saya memberi jawapan ni in numbering, okay, not in paragraph. This is a physics, not sejarah or bahasa Melayu, okay. Jawablah dalam bentuk sebegini, in point, in numbering. We accept, no need to worry. In physics, we don't care about your grammar. We don't care about your grammar, but your spelling for terms, for law and principle must be correct, okay. No need to worry about your spelling for your grammar. We don't care about your grammar, okay. Asalkan ayat tersebut your examiner boleh faham ataupun kami boleh faham, okay, ayat itu boleh ada maksud, okay. Itu saja yang perlu kamu ambil tahu. Jangan guna ayat yang tinggi-tinggi lah, okay, takut dia terkeluar daripada maksud sebenarnya. Okay, ada soalan setakat ni? Dua konstruk ini, mengingat dan memahami ini ialah konstruk yang cukup bahaya, senang hilang markah kerana tekniknya tidak betul. So, apa yang kamu kena buat untuk dua teknik ini nasihat saya. Hafal? Tak banyak. Lebih kurang 200 je. Tak banyak. Sikit je. Hafal? Lebih kurang 200 je. Okay? Nanti dia akan banyak membantu kamu, okay, untuk menjawab soalan memahami. Dan yang kedua, cerakinkan soalan. Cerakinkan soalan. Maksudnya, kalau contoh soalan bahagian B, okay, bahagian B, okay, ada 4 konstruk dekat sini, mengingat, okay, memahami, menilai dan mengaplikasi. So, ambillah soalan, maksud saya pisahkan soalan sekarang. Okey? Ini cadangan saya saja, tak perlu ikut. Kalau rasa ia membantu, boleh buat. Ini contohnya, kalau kamu menjawab soalan memahami ini, carilah soalan-soalan yang percubaan baru-baru ni. Kita ada MRSM, kita ada SBP, Kelantan, Terengganu, itu semua. PPC ni adalah ramalan setiap negeri tersebut. Perak juga ada mengeluarkan ramalan dia. Okey? Ada mengeluarkan JSU dia. Okey? Di antaranya ialah elektron. Perak ada keluarkan elektron. Saya lihat MRSM pun keluarkan elektron. Okey, ada banyak. Ada satu lagi negeri pun dia keluarkan juga elektron. Okey? Topik-topik macam tu yang perlu kamu consider juga. Jangan terlepas pandang. Takut dia keluar, kamu tak study, kacau. Okay? Okay. Itu di antara dua konstruk awal yang saya bagi. Ada soalan ke nak tanya? Cikgu Pendi minta zoom sikit boleh ke? Ya? Zoomkan sikit je. Boleh. Okey, setakat ni okey. Boleh Cikgu Zat? Okey ya?
Okay, sorry. Pelajar kena ambil bahagian petang ini. This is your floor. Okay, bukan cikgu kamu punya floor. Okay, cikgu kamu dah terror dah. Saya tutuplah video saya dulu. Okay, pelajar dah tengok saya kan? Okay. Okay, nampak skrin Okay, pergi kepada aktiviti yang ini, yang kamu nampak, ini mengaplikasi ni. Soalan mengaplikasi ni ada dua satu kuantitatif, satu lagi kualitatif. Okay. Bagaimana nak kenal ayat kuantitatif? Soalan kuantitatif. Mana nak kenal? Mudah aja. Jumpa ayat ini. Hitung or calculate. Jumpa ayat ini, maksudnya mesti guna formula. Ini dia. Maksudnya mesti guna formula. Formula diberi di bahagian hadapan. So saya rasa tak ada masalah. Tak perlu hafal formula. Okay, semua ada. Tengok kalau dia tanya apakah tenaga kirakan tenaga elektrik dia QPT. Macam tu je. Okay. So yang ini 20 markah lah lebih kurang. Yang ini biasanya pelajar tak hilang markah. Okay. Yang ini kita dah anggap dia sukar hot, soalan hot. Yang dua tadi lots. Yang ni hot, maksudnya susah sedikit. Tapi kamu ni pelik sikit. Anak-anak zaman sekarang ni pelik sikit. Yang senang salah, yang susah betul. Kadang-kadang saya tertanya-tanya juga. Okay. Pelajar tak nak jawab soalan kebat. Dia tak suka soalan kebat. Tapi hakikatnya yang tidak disedari oleh pelajar itu sendiri, dia boleh menjawab soalan kebat tapi dia tak boleh menjawab soalan mudah. Itu saya kata. Okay. Kalau kamu betulkan dua perkara yang mula-mula saya cerita tadi, okay, saya yakin dan pasti ramai yang akan dapat E sebenarnya. Sikit saja pembetulan nak buat sekarang. Tak payah banyak. Okay. So ini saya tunjuk contoh soalan dia lah kan. Okay. Maksudnya nak mengira. Saya bagi bab 4. Okay. You baca soalan apa semua. Okay. Dia bagi. Okay. Masuk bab 3 ke atas. Okay. Be careful of your units. Okay. Tiada unit salah. Okay, saya cerita dulu untuk yang mengira ni Okay. Soalan mengira ada satu markah. Kalau satu markah, cuma lihat jawapan akhir dengan unit. Jika dua markah, lihat quiz. Jika data salah, jawapan akhir betul. 0. Okay. Jika data salah, jawapan akhir betul, kosong. Maaflah sebab saya tak boleh guna drawing tablet saya terpaksa menaik di sini sebab Google Meet ni, inilah masalah Google Meet ni. Saya nak baik, sebenarnya baik, kita boleh buat di mana-mana sahaja kan, tapi masalahnya dari segi saya nak cuba sampaikan kepada kamu tu agak saya tak nampak kamu, kamu tak nampak saya. Okay, jadi saya tak boleh nak baca body language kamu Okay. Jika data salah, jawapan akhir betul, kosong. Ini untuk dua markah Jika data betul, jawapan akhir salah, satu markah sahaja, iaitu markah dari masuk data. Okay, ini jika data betul, jawapan akhir salah, satu markah saja, iaitu data. Markah ini markah dari cara kamu masuk data tadilah. Ini dia. Ini kena dilihat. Okay, lagi satu saya nak bagi tahu. Now,
Nilai G not more 10, isn't it? But equal to 9.81. Okay. Susah nak dapat nombor bulat. Okay. And final, you will get the decimal number lah, nombor perpuluhan. For example, 23.456789.1. Okay, let's say this number come out at your screen for your calculator. Okay, the best answer, you copy everything from at your screen from your calculator. Okay, Newton for example lah. Okay. Terbaik. What I mean here, the final answer. Okay, the process to get the final answer, no need to put the units and but you still need to consider the decimal point here. Okay, the number of decimal point ni, maksud saya titik decimal ni, titik perpuluhan ni kena ingat. Okay, we study from last year. Okay, we only accept at least 2 decimal places only. For example here, let's say the final answer at your screen, okay, when you calculate something from your calculator, okay, we have 23.456789.1. Don't do like this. 23. You bundarkan satu tempat, 23. This one, salah. Okay, you buat macam ni. 23.4. Only 1 decimal places. Salah. Dia at least 23.46. This one correct. Okay, kalau kamu buat 23.456789.1, ini segala-galanya betul. Okay, be careful of the unit. You put the wrong unit, you didn't put any unit, everything gone. Okay, your magnitude must be followed by correct unit. Okay, keep my word here. Okay, we know already this construct are so simple and very easy to get marks. You read the question, okay, kamu faham soalan, okay, just turn back to your formula already given, choose the formula, okay, and then this is the technique. Okay, teknik untuk menjawab soalan ini, read the question, baca soalan. Okay, number 2. Okay, tulis formula dulu. Tulis formula dulu. Untuk pengetahuan kamu, memang cikgu kamu tak bagi. Tapi dekat real exam, kadang-kadang menulis formula dia bagi. Dia bagi. Okay. Jadi ramai pelajar tak buat teknik ni, dia main masuk je data. Okey, salah teknik itu. Ingat, baca soalan, tulis formula dulu, baru masuk data. Okey, lepas itu tekan kalkulator, hati-hati tekan kalkulator, jangan cepat laju sangat. Okey, ini pun salah aja dah ni, kalkulator, dan seterusnya jawapan akhir. Dapat jawapan akhir. Okey. Senang. Unit jangan lupa. 20 markah anak-anak. Simple je. Start daripada sini, jangan hilang markah. Okay, buat betul-betul, baca betul-betul. Kalau tak faham nanti waktu exam tu, ada cikgu-cikgu yang jaga periksa tu, you tengok mana cikgu fizik, kat tangan, panggil dia. InsyaAllah dia boleh ajar kamu. Okay. Seterusnya, ini soalan mengira ni. Tengok Calculate the amount of heat absorbed by water. Okay. So simple. First step, mark 1, QPT. This is the formula to calculate the heat absorbed, QPT. Okay. Second step, put the data, the correct data given already from the question, 16 multiplied with 20 and then 60. When we use this formula, T should be in second. Okay, the final answer is 24000 joule. Finish. 2 marks there. Okay, this is mark number 1. This is mark number 2. Miss 1 step, lose 1 mark. Okay. And then, kenaikan suhu air.
Okay, no need to worry this one, saya akan bagi pada Cikgu Izzat sebentar lagi. Okay, nanti dia akan edarkan pada semua. Kamu just dengar, lihat dulu. Kalau sempat salin lah. Okay, ini ada sedikit soalan konsep. Tak ada soalan konsep di sini. PT is equal to MC theta sahaja. Okay, kenaikan suhu air. Nampak cara saya menulis? Markah diberi apabila data dimasukkan dengan betul. Dan akhir sekali ada jawapan akhir dia 11.429. Saya ambil 3 tempat. Degree Celsius. Okay. Macam mana? Ni, pelajar. Okay. Murid-murid semua. Okay. Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau laju sangat interrupt lah. Okay, saya nak kejar masa ni 3.30 dah ni. Okay, tak apa dengar dulu. Yang pentingnya bukan soalan ni yang saya tulis-tulis ni. Ni nampak ni, hito kalkulate maksudnya ini yang kamu kena salin ni. Jawapan tu kamu tak payah salin lah, nanti kamu boleh buat sendiri dengan cikgu. Okay, jawapan ni tak penting. Yang penting ni yang mahal ni yang saya tulis ni. Okay. Okay, now proceed to the menganalisis. Okay. Konstruk menganalisis ini sangat mudah. Okay. Sekejap. Konstruk ini ada di soalan nombor 5. Soalan nombor 5. 6. 11. Jumlah markah 15 untuk 3-3. Nasihat saya, jangan hilang satu markah dari sini. Kenapa saya cakap begini, anak-anak? Mudah je. Soalan ini cuma nak bandingkan sahaja. Mana besar, mana kecil, mana tinggi, mana rendah. Tengok pada stimulus, gambar yang diberi. Tapi jaga-jaga sedikit. Kadang-kadang KSSM ni dia lain sikit. Okay? Tak banyak maklumat diberi dalam stimulus. Dia bagi cuma satu sahaja. Daripada maklumat itu, pelajar sudah tahu ini berkaitan tentang konsep apa. Perkara apa. Okay? Hukum apa. So, di situ kamu akan bergerak lagi untuk mencari perbandingan-perbandingan yang sedia ada. Okey, gambar rajah di dalam soalan tidak mengikut skala. Okey, tidak mengikut skala. Sepatutnya soalan yang diberi wajib ada perbezaan tinggi. Contohnya dari segi kedalaman. Kadang-kadang biasalah manusia ada sedikit nak, bukan senang kita nak menyampaikan kepada orang lain sebab soalan ini ada maksud dia. Kadang-kadang tak sampai maksud itu. Okay, sukanya penggubal tu nak bagi tahu kepada pelajar. Apa-apa pun yang penting di sini ialah gambar rajah di dalam soalan tidak mengikut skala. Okay, kamu mesti jawab mengikut konsep fizik yang wajib kamu tahu berkaitan dengan soalan tersebut. Jangan hilang pun satu markah dari sini. Kata kunci soalan bandingkan dan nyatakan hubungan. Okay. Lagi saya tunjuk kat kamu soalan banding ni macam mana. Okay. Nyatakan hubungan ni macam mana. Okay. Untuk menyatakan hubungan ni, friendly speaking lah saya cakap. Okay. Dia tak sama seperti paper 3. Okay. Dia tak sama. Sebab kita cuma ada gambar sahaja. Okay. Kita cuma ada gambar. Kita tak ada graf dalam paper 2. Okay. Cuba elakkan, saya cakap di sini, elakkan bagi jawapan berkadar terus.
atau berkadar songsong. Okay. Maaf pada cikgu-cikgu semua Okay. Kena faham maksud saya ni. Bukan saya tak bagi. Jawapan berkadar terus atau berkadar songsang ini hanya valid untuk yang sudah maksud saya bukan yang sudah, yang ada hukum. Okay, anak-anak semua belajar mathematics topik variation, betul? Okay, fahamkan topik itu baik-baik dan relatekan dengan fizik. Okay, maksudnya jawapan berkadar terus atau berkadar songsang ni hanya valid jika dia ada hukum. Kalau dia tak ada hukum, kita tak boleh pakai. Itu sebab dulu ada argument daripada cikgu-cikgu pada saya, kalau sesiapa yang menggunakan soalan PPC Negeri Perak, JSU Negeri Perak, skemanya saya reject semua jawapan berkadar terus atau berkadar songsang. Okay, ada cikgu komplain dengan saya, dia kata kenapa tak boleh sedangkan di SPM boleh. Kan itu SPM, ini PPC. Saya cuba ketatkan sedikit skema ni supaya nanti pelajar ni jaga-jaga ya cikgu. Nyatakan hubungan ni ada dua soalan. Okay, ada dua soalan cikgu. Okay, anak-anak. Kalau dua-dua dia main dengan ayat ini, pada masa tahun ini dia tak terima, rugi anak murid kita. Okay, elakkan. Sebab kita bimbang anak-anak ni dia tak boleh kenal. Sewaktu dia menjawab ni, ada hukum ke tidak? Ada formula ke tidak? Ini yang bahaya. Okay, tapi dalam paper 3 dah ada graf. Ada graf, for sure ada formula. Okay, for sure ada hukum. Itu sebab bila dah ada graf, kita tak boleh jawab guna ayat semakin-semakin. Okay, kita kena bagi jawapan berkadar terus. This one I'm talking about paper 2 only. Murid-murid dengar sini, saya bercakap for paper 2 only, not amali. Okay, so sebaik-baik jawapan di sini. Sebaik-baik jawapan. Okay, yang pertama ialah guna ayat ini. Semakin bla 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 bla, semakin bla 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 bla. Semakin besar kecil, semakin kecil besar macam itu. Or jika maka or. Okay. Ataupun bahasa Inggeris when bla 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 bla. Ini dia jadi macam itu. Okay, buat guna ayat itu sahaja. Okay. Boleh Okay. Kalau kita tengok di sini, saya bukakan jawapan dia di sini. Okay. Ini pelajar boleh ambil baca lah ya. Saya dah letak sini kemahiran menganalisis juga untuk membantu cikgu-cikgu untuk lebih mahir dalam konstruk. Saya dah letak kat sini. Okay, apa dia, di mana dia keluar, semua dah ada. Okay. Ini friendly speaking lah. Saya target last year, kalau we are talking about topik pembiasan ni, last year dia keluar gelombang last year keluar pembiasan 5.3 tak silap saya. So 5.1 asas gelombang, 5.2 resonan dan perlembapan, 5.3 pantulan, 5.4 pembiasan, 5.5 pembelawan, 5.6 interference, 5.7 gelombang elektromagnet. Ada dua benda yang kena lihat sini. Saya bagi tips sedikit lah. Lihat juga gelombang elektromagnet. Okay, lihat gelombang elektromagnet. Yang pertama kena tahu jenis-jenis gelombang elektromagnet. Yang kedua kena tahu bagaimana ia disusun. Gelombang elektromagnet ini disusun berasaskan kepada panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Dan yang nombor 3 kena tahulah aplikasi gelombang-gelombang elektromagnet ini, terutamanya gelombang mikro. Okay, kebanyakan aplikasi gelombang elektromagnet kita guna gelombang mikro sebab dia boleh membawa tenaga yang tinggi. Okay, kebanyakannya. Saya mohon semua anak-anak murid lihat pada gelombang elektromagnet. Saya bimbang kita cuma belajar pembiasan tak keluar dah. Saya rasa last year keluar pembiasan soalan nombor 5 soalan nombor 5. Sangat mudah soalan dia. Maybe this year come out asas-asas gelombang pun mungkin boleh jadi. Okay. Boleh jadi perlembapan juga boleh jadi. Boleh jadi interference pun boleh jadi. Kalau Perak saya agak pembelawan. Pembelawan ini pun boleh jadi juga. Okay. Ini adalah dua celah yang kalau kamu lihat ni tanda ni. Okay.
tandakan right pada jawapan yang betul. Okay. Gelombang koheren ialah gelombang dengan frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Gelombang dengan frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Macam sama je. A wave of the same frequency and constant phase difference. Wave of the same frequency and constant phase. Mana satu yang betul ni? Yang atas ke bawah? Saya nak pelajar jawab seorang. Cepat. Semua sama je. Soalan ni sama je. Okey, tak apa. Saya rasa ada sikit kesilapan soalan ni. Saya dah check daripada screen pada laptop satu lagi soalan ni salah. Okey, tak apa, nanti saya betulkan soalan ni. Kalau nak tanda di sini, tanda di sini je lah kalau nak tanda di bawah, jangan tanda dua-dua. Boleh sebarang tanda. Saya pun hairan. Kadang-kadang kita suruh write pelajar pangkah. Kemudian LP pula tukar pangkah, pelajar write, semua-semua pening. Okay, lepas itu tak kisahlah, tandalah dengan apa saja pun. Asalkan betul, kita akan bagi markah. Okay, ni. Okay, cikgu, saya guna yang ini. So, pelajar. Ya, ada nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa tak? Okey, Rajah 5.1 kurang daripada 5.2. Okey. Vice besar lah. Okey. Kenapa saya tak cakap jarak di antara dua celah ni? Jarak di antara dua celah Rajah 5.1 kurang daripada jarak di antara dua celah 5.2. Tak perlu kamu ulang sebab ini sudah diberi. Okay, bila dia sudah bagi, umpamanya kamu tak payahlah salin balik. Ambil key dia, mana beza dia 5.1, 5.2. Okay, ini jawapan yang paling baik. Yang paling baik. Okay, this is the best answer. Okay, kita tak perlu bimbang lagi nanti. Rajah 5.1 kurang daripada 5.2. Yang ini pun diterima. Tanda simbol ini diterima juga. Sebab tanda ini, this is a very common symbol, universal symbol. So no need to worry lah. Kalau kamu rasa susah nak menulis, you want to use this symbol, it's up to you. But my opinion, okay, the best answer, the way to answer these types of question for the construct of menganalisis, better you use this word Rajah 5.1 kurang daripada 5.2. Kalau rasa kamu susah nak tulis, kamu boleh buat tanda ini, tak ada masalah. Jangan sekali-kali for Malay medium, you use this word lebih kurang. Lebih kurang or lebih sedikit. This one for sure reject. Be careful. Yang guna bahasa Melayu, yang bahasa orang putih, tak ada masalah. Okay, ini tengok cara saya jawab, simple je. Okay, Rajah 5.1 lebih besar daripada 5.2. Okay, semua base daripada gambar rajah. Tengok soalan kamu tu sebab saya selalu tukar-tukar screen ni. Kalau kamu lihat, nampak Saya guna yang ini. Ini accept. Okay. Saya tahu ada setengah cikgu dia tak terima. Okay. Nasiblah tu. Okay. Mana kalau cikgu kamu tak terima, kamu kena menghormati keputusan cikgu kamu. Okay. Penandaan di peringkat sekolah dan penandaan di peringkat kebahasaan sangat-sangat berbeza. So kita tak boleh belajar daripada penandaan. Cuma kita boleh ambil daripada teknik penandaan. Itu kena faham baik-baik. Okay. Di sini jarak di antara plat dua celah, I'm using the words of the symbol of sama juga sahaja. Rajah 5.1 sama dengan 5.2. Okay. Kita boleh lihat lah. Kamu lihat daripada gambar tu. Okay. Ni nampak ni. Okay, tak ada dekat sini. Tengok cara jawapan saya. A bertambah X berkurang. So simple. Tak ada guna ayat yang semakin-semakin. Okay, saya tak letak pun dalam skema berkadar songsang. Boleh saya letak. Berkadar songsang.
Itu saja. Tapi saya guna ayat A bertambah X berkurang. Kalau you cakap X dulu pun boleh, A kemudian pun boleh. For paper 2, we don't care whether you put the NV in front or RV in front of your sentence. We don't care. Okay, kita tengok ada ke tak ada. Okay, apa jadi pada NV RV itu? Tambah ke kurang? Kurang ke tambah? Sama ke? Macam mana? Kita tengok itu saja. Kalau kamu belajar daripada skema saya ni so simple. A bertambah, X berkurang. Vice versa. Okay, tak perlu pun kita guna ayat panjang. So namakan konsep fizik yang terlibat di sini interference. Be careful of spelling. So last year come out Fleming also. Fleming. Okay. Ini satu masalah ni. Fleming ni berapa L ni? Fleming berapa M? 1 M je. Satu lagi last year keluar Bernoulli. B-E-R N-O-U-L-L-I. Not B-E-R N-O-U-L-I. Because of spelling you miss 1 mark. Oh come on guys. Okay. Sepatutnya benda itu tak berlaku lah. Okay. Saya pun hairan jika pelajar ini masa depan kamu. Okay. Bagi paper fizik. Banyak-banyak paper lah. Fizik, kimia, bio, fizik paling mudah dapat A. Sebab paper fizik ini dibantu dengan technical. Dibantu dengan technical side. For example, the way I gave the answer to you, you look at the screen here, A bertambah, X berkurang. Okay, I don't use the correct grammar. Okay, the position of the NV and RV we don't consider. Okay, nampak tak? Ini yang dicakapkan tentang technical. Different with chemistry. Kalau dia suruh namakan, mungkin you kena sebut larutan natrium hidroksida, pepejal magnesium. Okay, nampak betapa spesifiknya jawapannya. Fizik tak ada. Okay, so saya kata banyak-banyak 3 subjek ini. Fizik paling mudah untuk kamu dapat markah. Okay, ini anak-anak sekalian. Dalam soalan, saya terang dulu, soalan nombor 5, soalan 5 dan 6 ini, balance 3 markah lagi. Dia ada balance 3, dia jumlah markah 9 tau. 1 markah mengingat, 5 markah ialah menganalisis dan 6. Okay, saya tulis macam ni. Untuk soalan 5 dan 6, 5 dan 6. Okay. 1 markah untuk mengingat. Contoh yang tadilah. Yang ini. Ini soalan mengingat ni. Tapi ini aras dia rendah. Cuma soalan di sini saya salah. Aras dia rendah. Just tick at the correct box only. Just tick at the correct box but the sentence for that particular definition are given already. But, I'm using the word of but yang ramai juga yang salah. Why? Dia tak hafal. Okay, inilah masalah utama dia. Okay, walaupun jawapan itu sudah ada depan mata, just correct pada kotak yang berkenaan saja, you gagal nak bagi jawapan. So, saya yakin dan pasti, okay, kebanyakan sekolah saya pergi, ini daerah Hilir Perak ni mungkin yang dah paling ada lagi satu sekolah lagi yang panggil saya. Ada lagi 2-3 sekolah yang panggil di saat menuju ke peperiksaan ni. Saya dapat kesan kebanyakannya pelajar ini dia tak hafal definisi. Bila dia tak hafal definisi, dia main tembak je. Bila dia main tembak, dia harap seorang ramalan keluar. Ini dah dia. Okay. Yang membuatkan cikgu-cikgu kamu sekarang ni tidur pun tak lena. Okay. 5 markah menganalisis. Kalau ikutkan pengalaman saya, penanda di bahagian 5 dan 6 ini, pelajar boleh dapat 5 markah sahaja. Okay. Why? Di sini ada satu konstruk yang cukup sukar. Kualitatif. Dia sama seperti mengira. Kualitatif. Kata kunci soalan ini sama seperti memahami. Berapa ataupun kadang-kadang namakan. Okay, sebab saya tak perlu concentrate dekat sini. Cikgu yang perlu concentrate dekat sini untuk konstruk ini.
Okey, sebab ini ialah satu konstruk yang meramalkan. Okey, dengar cakap saya ni, anak-anak sekalian, dengar. Di soalan terakhir nanti, mungkin dia tanya mengira, soalan itu mungkin mengira iaitu mengaplikasi kuantitatif. Kalau itu keluar, bonus untuk kamu, simple. Okey, kalau kamu nampak dia tak mengira tetapi dia ajak kamu menerangkan, itu sebenarnya adalah mengaplikasi kualitatif. Okey, dengar sini murid-murid. Okey, masalah soalan di sini ialah dia akan beri satu situasi baru dekat soalan. Dia akan bagi satu situasi baru dekat situ. Maksud situasi baru ini ialah kemungkinan gambar ataupun konsep fizik yang ada dalam soalan tersebut tak sama seperti dengan yang atas, tetapi konsep dia sama. Macam mana saya nak cakap cikgu? Senang dia macam ni je. Kamu nampak satu benda seolah-olah lain, dia tanya. Dia lain. Tapi dekat atas tu interference. Yang kat bawah tu memang samalah interference. Di sini ialah satu konsep meramalkan. Kebanyakan pelajar salah sebab dia tembak salah. Ini problem dia. Okay? Ini problem dia. So kena jaga baik-baik anak-anak semua. Pastikan kalau you ingat, you boleh analisis 6 you dah pegang. Tapi bagi saya dah cerakinkan menganalisis tak sama dengan mengingat. Mengaplikasi kualitatif tak sama Menganalisis ni total marks dia 15. Lagi satu yang saya nak bagi tahu sini. Untuk soalan 11 kan ada soalan perbandingan juga, betul 5 markah. Ada kan? Ramai pelajar bagi jawapan dalam bentuk jadual, menganalisis. Saya harap sangatlah kamu dapat follow sebab saya tak dapat dengar suara pelajar untuk respon apa-apa setakat ini. Menganalisis di soalan nombor 11 ini dia ada 5 markah. Untuk konstruk ini, jangan buat table. Ini soalan 5 markah. Cikgu tolong bantu anak murid nanti ya cikgu. Ini soalan nombor 11, konstruk menganalisis. Ini bukan yang buat table tu. Ada. Saya selalu kesan dia suruh banding tapi pelajar buat table. Jangan buat table. Okay. Kalau soalan tu tanya mana lebih besar, jawablah 5.1 lebih besar daripada 5.2 macam tu. Guna ayat. Okay. Guna ayat. Jangan buat table. Itu pesan saya. Okay. Seterusnya, yang inilah. Cikgu tengok. Bunyi bising, anti bunyi. Kena faham ni cikgu. Ni, sorry. Anak-anak. Bunyi bising ni mestilah interference membina. Anti bunyi ni mestilah interference memusnah. Okay. Give one reason why the resulting wave in diagram 5.3 are formed. So, bunyi bising dalam kabin ini akan senyap. Akan senyap dalam kabin kapal terbang. Kenapa bunyi dia senyap? Inilah yang dari segi keadaan kejuruteraan ini dia buat. Okay, kalau kamu faham di sini, bunyi bising ni mewakili apa? Anti bunyi ni mewakili apa? Ataupun bunyi bising ini mewakili front wave. Ini ataupun puncak dengan lembangan. True wave. True bukan? True and front wave. Okay. Dia bertemu, apa kesan dia? Ini. Ni. Anti bunyi yang dihasilkan oleh pembesar suara mempunyai amplitude dan frekuensi yang sama tetapi antifasa dengan bunyi bising. Okay. Interference memusnah berlaku menyebabkan sesara paduannya menjadi sifar, maka bunyi bising dibatalkan. Kalau soalan ini keluar lah anak-anak saya rasa satu Malaysia tak boleh jawab. Okay. Dengan kualiti jawapan sebegini terlalu tinggi lah bagi saya lah terlalu tinggi. Okay, tak apa, nanti kamu akan ada jawapan ini. Okay. Lihat di sini. Ini bunyi. Saya kena lawan dengan dia, bukan mudah anak-anak kalau kita tak faham betul memang sukar sebab interference ini diterangkan melalui prinsip superposisi kan. Okey. Setakat ini anak-anak. Okey. Okey. Saya ni rasa dah cakap seorang-seorang je ni.
Okey. Konstruk menilai. Okey. Di mana konstruk ini berada? Dia ada di bahagian A. Soalan nombor 7. Okey. Dan dia ada di bahagian B. Okey. Soalan 9 dan 10. Okey, ada dua option. Isman, jawab dua-dua. Jawab dua-dua. Okey. Jangan takut. Masa cukup. Jawab dua-dua. Okey. Senang nanti. Ini nasihat saya. Kalau tak boleh juga nak jawab satu pun tak ada masalah. Okay, maybe number 9 come out from the Form 4 syllabus and number 5 come out from Form 5 syllabus. Okay, so you can answer both of this question or you choose which one you want to answer. Okay, jaga-jaga sedikit. Okay, saya nak nasihat sedikit Okay, Hilir Perak dengar sini Sekarang ni KSSM soalan dan helaian skrip jawapan disekalikan. Stepper sekali Jangan tulis apa-apa ayat penuh dalam bahagian soalan. Jangan tulis apa-apa ayat penuh dalam bahagian soalan. Berlaku tahun lepas pelajar tu soalan tu dia macam soalan bahagian A, dia terbuat dotted line, what is the meaning bla 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 lah, and then this candidate gave the answer in formula. In formula. Okay, you cannot give your answer for definition in formula. For sure wrong. Tak boleh. You need to use the sentence. Okay, ada setengah orang cakap guna macam ni lah cikgu. Boleh tak kalau kita buat macam ni? A sama juga V tolak U kemudian bahagi dengan T. And then I put A apa, V apa, U apa. Dia buat macam ni. Boleh ke cikgu? Okay. Senang je saya cakap. Tak boleh. Habis cerita. Okay, buat dalam bentuk ayat. Okay. Jangan tulis apa-apa ayat penuh dalam bahagian soalan. Sebab last year, dia tulis jawapan. Masalahnya, pada helaian skripnya, jawapannya berbeza. Jawapannya berbeza. Bila berbeza, ada dua soalan yang kontradik. Nampak? So, kalau dekat bahagian soalan itu salah, tapi ayat penuh. Di bahagian skrip, jawapannya betul, we cancel your answer. That means you get 0 from there. This one, cause of the technical side. Ini berlaku dari segi masalah teknikal. Ingat cakap saya, jangan tulis apa-apa ayat penuh dalam bahagian soalan. Ini nombor 7. Nombor 7 ini item respon terhad. Maksudnya maklumat dia bagi, ini cerakin daripada soalan nombor 7 konstruk menilai. Nampak tak saya letak angka dekat sini, ada angka apa semua kan? Soalan dia keluar macam ni. Based on the table state the suitable characteristic of the boxes bla 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 bla. And then density of box. Apa yang kita kena ubah sesuai di sini lah maksudnya. Density of box. Density of box, jenis bahan, type of material to wrap piece. All this question, the answer are already given inside this formula. Just choose the correct answer only. Jangan bagi jawapan yang lain daripada table ini. Inilah yang sangat mudah dapat 3 markah di sini sebab jawapan dah ada. Dah. I don't care about your knowledge, for sure you have the full knowledge until now. Kalau tak ada knowledge memanglah teknik ni takkan berguna bagi dia. Kita tengok ketumpatan kotak.
given in number. So, don't put number here. Jangan letak nombor. Cannot. Jangan letak nombor. Just use the words of small, big, like that. Which one? We need to use the small one, isn't it? Don't put 28, but put small. Ini pegang cakap saya ni, small. Reason? Reason ini bergantung pada knowledge kamu. Okay, apa dia reason dia? Light. Okay, light, ringan. Okay, jenis bahan, tengok. Semua ada pada table tadi. Okay, secara form. Why? Okay. Light. Light also can. Kalau kamu buat dua jawapan reason yang sama pun tak ada masalah. Jika ada dalam skema lah. Okay, low mass also, we accept low density, high specific heat capacity, heat up slower. Dia ada banyak jawapan. Kalau ke atas salah, dekat bawah betul pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan atas dengan bawah tidak ada kaitan sebab kita semak bebas. Okay, yang ini aluminium foil. Yang ini, inilah reason dia. Okay, nampak And then choose, pilih. Q. Okay. Saya tak ada nak bincang sangat tentang jawapan ini. Okay, sebab saya tak nampak kamu sebenarnya. Saya tak tahu kamu. Dengar ni. Okay, dengar saya? Dua. Dengar Sorry. Saya kehilangan apa ni tadi. Okay? Okay, saya akan paparkan balik skrin. Sabar sekejap. Minta maaf. Okay. Okay, anak-anak tengok sini Okay. Ini soalan bahagian B ni nanti. Sekejap sekejap.
Cikgu Nur Faizan. Ya. Kenapa jawapan ni? Nampak tak dekat skrin sekarang? Nampak. Saya nampak. Saya ni sebenarnya dah runsing saya bercakap ni. Saya ni bercakap menghadap dinding ni sekarang ni kan. Lepas tu saya diam je semua kan. Saya pun tak tahu saya ada orang. Lepas tu interrupt saya lah kalau Cikgu Nur Faizan sebab line saya tak berapa stable ni. Okey, anak-anak tengok sini ya. Table ni, soalan nombor 9 dengan nombor 10 ni, saya nak kamu buat 3 kolom macam ni. Okey, cikgu kamu ajar 2 kolom ke apa ke, tak apa. Buatlah 3 kolom. Insert table. Okey, saya nak 3 kolom. Okey, ini katakanlah begini. Buat macam ni. Ini kara lah. Whatever lah sini you nak letak sini, kara ke item ke apa ke, beli ke English ke, itu you lah. Di sini ubah soal, okey. Penerangan lah sini, penerangan sebab apa-apa sajalah letak sini. Pertama sekali buat 3 table. Macam mana nak dapat 6 markah daripada sini? Okey. Daripada soalan kita boleh dapat 6 markah. Okey, tengok sini Okey. Jawapan sudah ada dekat sini. Yang pertama sekali, ada 3 bentuk soalan dia akan bagi. Satu bentuk yang ini, satu lagi mungkin dia bagi gambar dapur aruhan dan semua maklumat ini ada di tepi-tepi gambar tu. Okey. Dan saya ada dengar cerita lah yang terkini itu dalam bentuk conversation tapi tak ada lagi lah. Saya rasa sama je seperti dalam bentuk gambar tu Okey, ada 2 jenis saja di sini. Satu bentuk gambar, satu lagi bentuk macam ini. Bentuk macam ini sangat simple lah. So benda yang nak dibincangkan ada dekat atas ni. Okey, pertama sekali you letak bilangan lilitan. Okey, bilangan lilitan. Okey. Kedua, you letak jenis gegelung. Ini dulu, buat ini dulu. Jenis gegelung. Okey, yang ketiga you letak apa dia? Jenis permukaan dapur. Dan yang keempat you letak jenis bekalan kuasa. Okey. Ini dulu. Okey. Lepas you letak ini, you pilih dalam ini. Bilangan gegelung ni nak yang mana? Of course lah you dah tahu jawapannya apa kan. You dah tahu apa guna di sini. Kita nak pilih dapur aruhan yang sesuai untuk masak makanan dengan cepat. Okey. Kalau Mak Wan ni jawapannya tinggi. Bilangan lilitan tu nak tinggi. Right. Maksud saya, tinggi ni ada dalam soalan ni. You jangan create ayat sendiri sederhana ke apa ke tak nak letak tinggi, high. Macam itulah. Okey. Lepas tu jenis gegelung. You nak yang macam mana? Okey, kuprum ke? Dia bagi nichrome and kuprum only. Just choose either one. Which one? Don't put aluminium here. Aluminium are not standard. Okay. So if you the correct answer is kuprum. Okay, we put kuprum. Okay. And then jenis permukaan dapur, which one? Keluli tahan karat. Okay, taklah keluli tahan karat. Keluli tahan karat. Okay. Jenis bekalan kuasa, you nak yang apa? Direct current ke, alternating current ke, yang mana? Kita tengok. Okay, arus ulang alik. Kenalah arus ulang alik. Betul. Sebab aruhan elektromagnet. Arus ulang alik. Okey. Tengok kemudian you pilih. Daripada sini ni you dah boleh pilih dah. Mana jawapan you? Kita nak yang tinggi. Kuprum. Cikgu Fendi. Ya. Jenis gegelong tu. Apa kuprum? Okey, saya letak kuprum. Oh, okey. Nak bagi makan. Okey, dengar Okey, kenapa saya letak kuprum? Tengok sini.
Memang betul, nikrom ini sejenis alloy dan dia mempunyai rintangan yang tinggi. Kalau rintangannya terlalu tinggi, maka arus aruhan yang terhasil tadi akan banyak bertukar menjadi tenaga haba. So that's why kita pilih kuprum. Kuprum ini juga kita pilih sebagai komponen teras dalam transformer. Okay, boleh je kita guna nikrom. Satu, nikrom ini alloy, mahal. Kedua, dia punya rintangan dia terlalu tinggi. Banyak tenaga elektrik ataupun tenaga elektrik akan bertukar menjadi tenaga haba. So that's why we choose kuprum. Jaga-jagalah dekat sini Okay. So, bila kamu dah buat di sini, kita punya pilihan kita ialah apa? E kan? E lah. Put E. Pilihan kita E. Okay, tengok ya anak-anak. Kamu tanda ini je. Ini kalau betul, ini markah 1. Ini kalau betul, ini markah 3. Ini kalau betul, markah 4. Ini kalau betul, ini markah 5. Ini markah 5, ini markah 7. Ini markah 9. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalaulah automatik you akan dapat mark 10 dia. Mark 10 ini bukan kerana you tulis. Nanti saya cakap, cikgu you marah pula, ikut you lah. You nak tulis ke pun boleh, tak ada masalah. Tapi ayat saya, mark 10 yang selalu kamu tulis panjang-panjang, I choose E because bla 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 bla. Ataupun saya pilih E kerana kamu pusalan tolik bilangan lilitan tinggi, jenis gegelung kuprum, boleh ikutlah. Okay. Markah 10 ni bukan kerana ayat kamu dan bukan kerana pilihan kamu. Markah 10 ini bergantung sama ada kamu dapat markah 1, kamu dapat markah 3, kamu dapat markah 5, kamu dapat markah 7. Kamu betul sahaja yang ni, examiner dapat lihat kamu dapat 1, 3, 5, 7, automatic mark 10 you maksud saya kamu sudah dapat. Okay, ini mark 2. Ini kategori mark 2, ini kategori mark 4, ini kategori mark 6, ini kategori mark 8. Okay, untuk dapat mark 10 or you need to get full mark from 2, 4, 2, 4, 6, 8. Ini dia, either one. Ini ada beza sikit lah dengan penandaan di peringkat sekolah. Ini memang berbeza lah. Ini saya bagi tahulah ke kamu supaya kamu rasa okey sikit kot dan berani letak lah. Kalau YouTube kamu terletak dekat sini kuprum pun tiba-tiba tersilap tulis, kamu ingat kamu hilang markah ke? Kamu akan dapat markah jugalah, sini markah nombor 3. Okay. Itu sebab kami nak kamu buat table. Yang buat 2 table jaga-jaga. Buat 2 table kena salin ayat penuh lah macam ini. Bilangan lilitan gegelung tinggi. Okey, ini reason dia nanti. Tak payah sembang. Okey, tak guna saya sembang dekat sini. Jawapan sudah ada. Okey, nanti check je. Tengok macam mana jawapan dia. Tengok cara saya menulis jawapan. Okey. Semua ada dekat sini. Okey. Okay, kenapa kita tak boleh nikrom tadi? Saya dah jelaskan. Okay, dari segi komersialnya tak sesuai lah kalau kita letak nikrom walaupun dia memang baik tetapi rintangan dia terlalu tinggi. Okay, dia ini tak payah tengok. Mark 10 ini bukan kerana tulisan tetapi kerana markah 1, 3, 5, 7 ataupun 2, 4, 6, 8. Okay, yang terakhir mencipta. Saya harap saya boleh kejar waktu. Okay, yang ini susah sedikit ni. Sebab saya tak boleh nak guna drawing tablet, jadi saya terpaksa menulis lintang pukang saya punya planning hari ni. Laptop saya tak berapa okey. Okay, untuk konstruk mencipta ini, di bahagian A soalan nombor 8. Nombor 8, markah dia lebih kurang 5. Dan dia ada di soalan nombor 11.
markah dia ialah 10. Di sini untuk soalan nombor 11 ini just satu soalan je. Kamu tak ada pilihan, kamu terpaksa, kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu kena jawab. Jangan tinggalkanlah. Super juga untuk bahagian yang C ni, kamu perlu buat table. Tapi tak apa, kita tengok pada contoh soalannya ini. Ni kalau kita lihat dia, maksud konstruk mencipta ini ialah kebolehan mencipta dengan menggabungkan komponen-komponen untuk menghasilkan keseluruhan idea atau sesuatu yang baru. Okey. Ini 4, biasanya 5 lah ini 10, 15. Okey, saya keluarkan bahagian cermin sfera lah. Okey. Seolah-olah macam elektrik tapi kita nak ubah suai dia. Di sini kita tak perlu pilih pun. Okey, jenis reflektor dia apa? Di sini tak ada bantuan. Kamu yang kena fikir. Sama ada nak cekung ke nak cembung. Okey, yang ini. Cekung. Kenapa nak cekung? Ini. Okey, cahaya ditumpukan. Okey. Saiz pemantul apa dia? Kita nak yang apa? Besar. Tengok cara saya jawab. Besar. Okey. Big. Okey, meningkat boleh, tak ada masalah. Semaksud banyak cahaya dipantulkan. Okey, yang ini bentuk pemantul berkilat. Okey. Dia mungkin ada banyak jawapan dekat sini, tak ada masalah. Okey, ini cara kita menjawab. Tak perlu guna ayat panjang-panjang, sangat simple, yang itu jenis pemantul. Okey. Jaga-jagalah dengan topik-topik sebegini. Kadang-kadang kita tak perasan bahawa banyak aplikasi alat-alat yang kita guna ni kita menggunakan cermin. Okey. Bab inilah bab terakhir kata 4, light. Isn't it light and optic kan? Cahaya dan optik. Okay. Last year come out total internal reflection, pantulan dalam penuh. So this year maybe come out kanta, maybe come out dalam nyata, dalam ketara, or mungkin juga keluar cermin sfera. So jaga-jagalah. Okay. Skop cermin sfera KSSM tak banyak dibincangkan. Okay. Tetapi soalan ini di stok KBSM banyak. Okay. Dia masih lagi sama. So kemungkinan benda-benda macam ni boleh keluar. Kalau tidak ada input tentang cermin, okay, cermin cekung macam mana, cermin cembung macam mana, okay, itu bahaya sedikit. Kamu kena kuasai sepenuhnya. Bukan kuasai hanya 3 topik form 4, 5 topik form 5, tak boleh. Mesti kuasai sepenuhnya. Okay? Masa masih panjang, berpuluh-puluh hari lagi. Bukan besok kita nak exam. Kita exam pun bulan 3. 1 hari bulan 3. Lambat lagi. Okay? Ini dia. Cara saya jawab. Nanti balik tengok. Okay? Okay. Tengok ini. Soalan ini. 11 ni. Sengaja saya bagi keluar topik elektronik. Okay? For your information, transistor already come out section A. Normally tak keluar lah tahun ni. Tapi boleh keluar lah diode. Okay. Boleh keluar lah elektron. So boleh juga keluar juga transistor lagi sekali. Sebab prinsip Bernoulli 2 tahun berturut-turut keluar. 2021 dia keluar last year lah. I'm talking about last year. Come out at question number 2, section A. But before that 2020 come out at section B. Nampak tak? Dia boleh ubah topik yang sama, dia cuma ubah di bahagian section saja. So jangan kita harap sangatlah. Okay, last year total internal reflection dah keluar, dia takkan keluar lagi. Boleh keluar section B sebab total internal reflection sangat mudah untuk bina soalan dia di bahagian B. Dan juga bahagian C je boleh keluar. Contoh, dia suruh kita modify cincin belian ke supaya dia nampak lebih cantik dan menarik. Itu pun kita kena pertimbangkan juga. Okay? Ini saya cuba bagi transistor. Semua orang dah tahu apa dia transistor. Okay, NPN, NPNP.
Nama NPN ada dua cara, lihat anak panah dan juga penyambungan ke terminal bateri. Okay, dan biasanya transistor ini akan bertindak sebagai switch automatik ataupun penguat. Saya tak ingat satu lagi. Okay, switch automatik dengan apa ke satu lagi tu. Okay, kalau dia switch automatik maybe thermistor and maybe LDR. Salah satu itu je lah. Okay, ini dia panggil ADR lah. Okay, so kalau kita baca soalan ni, okay, lukiskan gambar Rajah Lita. Gambar Rajah boleh. Kalau dia suruh kamu lukis gambar Rajah, lukislah. Kalau dia tak suruh, tu tak payahlah. Tapi kalau nak lukis pun boleh juga. Okay. Supaya semua lampu boleh berfungsi secara normal. Okay. Semua lampu boleh berfungsi secara normal. Ini dia jawapan yang saya bagi. Okay. Sebelum ni saya ada pergi satu sekolah tu, saya bagi soalan ini memang kosong, memang pelajar tak jawab. Itu satu hint pada kita cikgu-cikgu pelajar ni memang tak nak jawab soalan-soalan macam ni. So bahaya sebab kita bimbang soalan-soalan macam ni keluar pada soalan nombor 11 yang tidak ada option untuk pelajar kita. Anak-anak semua kena faham soalan nombor 11 no option for you. Tidak ada pilihan untuk kamu. Last year tak silap saya dia keluar Bernoulli lagi saya rasa. Kalau tak silap saya lah. Okay. Kalau kamu tanya saya apa keluar, saya bolehlah saya cakap mungkin haba keluar. Okay. Cuba tengoklah bagaimana peti ais nak sejukkan. Kita selalu consider panaskan objek je kan. Kita jarang consider sejukkan objek. Okay, apakah fungsi bagaimana nak modify sebuah peti ais supaya makanan dalam itu boleh diisi dan dia sejuk dengan lebih cepat. Kan, ini yang kena dilihat baik-baik. Sekali-sekala tu kena patah juga benda-benda macam ni. So, yang ini secara bentuk lukisan. Nampak? You buat PPC, you dapat markah. Tapi you kena terang lah. Okay, terang dalam table. Okay, serupa juga. Yang ini saya ajar pelajar buatlah table juga. Tengok insert table. Okay. Saya buat 3 banyak 8. Okay, tengok ni. Ini let's say I color. Ini I put ubah suai. Okay, modification or this one is reason. Okay, ni teknik dia. Ni teknik dia anak-anak. Bila kamu ada di sini, kamu lihat soalan. Dia dah bagi tahu dah. Anda dikendaki mengubah suai lita tu, lita boleh lampu, macam terangkan. Sekejap, saya padam yang ni dulu. Terangkan cadangan anda berdasarkan kedudukan perintang pekerjaya. 1. Boldkan dia. 1. Komponen tambahan dalam lita. Oh, ini dah bold dah ya. Okey, komponen tambahan dalam lita. Okey, susunan lita. Itu garanti ada dalam skema cikgu. Ni murid-murid tengok kedudukan perintang. Pertama sekali tulis dulu apa perkara yang you nak bincang. Okey, jangan buat macam ni. Kedudukan perintang. Terus you jawab. You tak ada idea lagi sekarang. Terus you jawab. Okey, ni cara jawab dia. Tulis dulu perkara yang you nak ubah suai. Okey, tumpu pada soalan. Soalan dah bagi kedudukan perintang. Tengok pada soalan. Komponen tambahan. Apa dia? Komponen tambahan. Okey, tulis ini dulu. Macam ni kita buat. Komponen tambahan. Okey, lagi. Susunan lita, betul? Susunan lita. Okey. Apa lagi? Sekarang masalahnya pelajar tahu dia adalah 10 markah. Jadi pelajar akan letak 5 je. Siapa buat macam itu, chances untuk hilang markah tinggi. Sebab belum tentu perkara yang kamu bincangkan itu ada dalam skema. Itu sebab last year sukar nak mencari 10 markah. Okay, walaupun skema diperuntukkan pada tahun lepas soalan ini, jumlah markah
skema yang diberi kepada pelajar adalah 22 markah. Saya rasa boleh dibilang dengan jari pelajar yang dapat full mark. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 3. Yang ini teknik dia penting. Cara nak jawab dia dibantu banyak oleh teknik. So kena hati-hatilah. Sekejap dia. Saya nak betulkan beberapa perkara. Okay, apa lagi yang kamu rasa nak dibincangkan di sini? Okay, baru ada 3. Okay. Ada lagi yang berkaitan tentang ini. Jenis bekalan kuasa. Apa lagi? Detail lah. Kalau you nak letak ketumpatan, boleh. Tak ada masalah. Okay. Dia kalau salah, dia tak ada efek apa-apa. Okay. Kalau salah, dia tak ada efek. So berani je dah letak. Susunan lita dah ada. Lagi apa? Alat tambahan tu. Alat tambahan letak sini. Alat tambahan tu nak guna apa? Okay. Ada lagi. Alat tambahan lagi. Okay, saya letak lagi sebanyak-banyak. Apa lagi yang you rasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bagi 6 dah sekarang. 3 ni ada dalam soalan, 3 lagi saya tambah. Based dengan pada konsep knowledge kita tentang transformer. Okay. Lepas tu baru kita jawab. Okay, alat tambahan yang pertama di sini kita guna thermistor, betul? Okay. Thermistor ke? Thermistor diganti dengan apa? Susunan ni kan. Ini kalau LDR tak adalah guna thermistor. Betul tak betul? Thermistor ni dekat atas kan tadi kan? Dia guna thermistor. Ini patut ganti dengan apa? Okay. Thermistor diganti dengan kita letak perintang di situ. Letak perintang. Letak perintang. Alat tambahan di sini kalau kita ikut soalan mana ada dia bagi LDR kan? Tak ada. Kita kena letak LDR kat sini. R ini diganti dengan LDR. Okay. LDR. Dah cukup. Saya jawab. Kalau ada ni, dia akan bagi markah lah. Kedudukan perintang ni memang ada kan. Komponen tambahan ni memang ada dia bagi. Okay, nanti yang ini nanti saya akan bagi pada cikgu-cikgu kamu untuk nilaikan semua jawapan yang ada. Okay, ini sebagai knowledge sahaja untuk kamu. Yang penting bahagian ini, jangan cuma letak. Saya tahu kebanyakan pelajar ni dia sangat dia tak berkembang. Minta maaf saya cakap ni. Dia tahu ada 10, dia mesti letak 5. Jangan. Letaklah sebanyak mungkin perkara yang kamu rasa boleh bantu dapat markah. Okay. Skema banyak diberi di sini. Skema banyak diberi. Di sini. Perlu berani menulis perkara yang nak diubah suai. Ini tips yang saya boleh bantu kamu. Tips yang pertama, saya bantu dengan 3 kolom. Tulis dulu apa perkara yang kamu nak bincangkan. Yang ini memang suka. Sengaja saya bagi kepada sekolah-sekolah terakhir yang minta saya bagi ceramah tentang teknik menjawab. Saya bimbang ramai yang tak sangka soalan macam ini boleh keluar. So biasanya dalam SPM benda yang tak sangka tu keluar. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara ini daripada berlaku, maka saya highlightkan satu soalan ubah suai yang berkaitan tentang elektronik. Dan chances untuk keluar soalan ini sangat tipis saya rasa. Tapi bila saya bercakap tipis,
dia still ada chances, maybe 1 to 10%. So keberangkalian untuk keluar itu ada. So kita kena take note, alert dengan benda-benda macam ini. Okay, saya dah beritahu 3 kolom. Letaklah sebanyak mana mungkin. Jangan malu, salah tak kisah. Yang penting, lagi banyak perkara kamu tulis, lagi banyak ubah suara yang kamu akan letak, lagi banyak sebab yang kamu pilih, maka chances kamu untuk dapat markah lebih banyak juga tinggi. Sebab ni, dia boleh jadi sama. Contohlah, ini mungkin berkaitan tentang macam mana saya nak cakap, sekejap Ini contoh sajalah, contoh. Katakan dekat sini berkaitan tentang rintangan tinggi. Ada setengah pelajar bila dia dah letak jawapan dekat situ dia takut nak letak jawapan yang sama di bawah. Boleh tak ada masalah, rintangan tinggi. Kalau nak bagi lebih pun boleh. Contoh macam ini, cepat panas pun boleh. Dalam satu kolom tu ada lebih daripada satu jawapan. Tapi jangan kontradik. Contoh kontradik ini. You dah letak rintangan tinggi, tiba-tiba you letak sini rintangan rendah. Dia akan membatalkan jawapan keseluruhan di sini. Sebab rintangan tinggi, you dah cakap. Tiba-tiba you cakap rintangan rendah. Dia dah jadi kontradik. Maksud kontradik ini, jawapan kamu tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Kalau kontra, perbezaannya ketara. Di sini tak boleh. So, jangan buat begitu. Maksud saya, jawapan yang sama juga boleh diberi pada kolom yang lain-lain. Tak ada masalah. Apa lagi di sini? Itu saja untuk konstruk menilai. Ada soalan? Tak ada. Lagi 5 minit. Saya cuba ikut masa yang diperuntukkan untuk saya, dah habis dah pun. Begini anak-anak, kalau kamu dapat dengar mungkin laju saya bagi, tak apa. Cikgu Nur Kaizan ada kat dalam ni, Cikgu Fihana ada kat dalam ini, bolehlah bantu kamu untuk daerah Hilir Perak, semua teknik yang saya bagi tadi tu sebenarnya cukup dah untuk kamu. Sama ada kamu boleh follow atau tak boleh follow. Yang pertama, hati-hati dengan spelling, hati-hati dengan unit, betulkan asas, masih ada masa. Konstruk mengingat dengan memahami itu kena dilihat baik-baik. Sebab semua situasi dalam fizik ini ada perkara fizik yang terlibat, ada hukum yang terlibat, ada prinsip yang terlibat. Sebagai contoh, kalau saya buat satu cerita, katakanlah Aminah menunggang motosikal di waktu malam tanpa memakai helmet. Aminah terlanggar seekor ular sawa, Aminah terhumban ke hadapan, kepala Aminah terantuk ke batu, kepala Aminah berdarah. Berapa situasi fizik yang boleh berlaku di situ? Kalau tak silap saya, tak kurang daripada 4 perkara fizik yang dia boleh tanya kamu dalam soalan melalui soalan saya tadi. Pertama, dia boleh tanya tentang persamaan gerakan, kemudian dia boleh tanya tentang graf gerakan, dia boleh tanya kamu tentang inersia, dia boleh tanya kamu tentang daya impuls, dia boleh tanya kamu tentang momentum, dia boleh tanya kamu tentang prinsip keabadian momentum. Sebab semua perkara itu dalam fizik ni, itu yang kadang-kadang kalau salahlah tekaan kita, sesuatu perkara itu berkaitan dengan apa, dia akan membawa kesan yang besar kepada kamulah, terutamanya untuk soalan yang menerangkan. Ramai pelajar tulis jawapan dia penuh tapi tidak diterima sebab terkeluar daripada fakta dan jauh daripada skema. Untuk yang lain-lain, saya beritahu jawab nanti dengan tenang. Baca soalan baik-baik, tulis dengan pen, jangan tulis dengan pensel sebab soalan kamu akan
apa ni, saya tak ingat istilahnya. Semakin tua ni semakin lupa istilahnya. Okey. Jadi hati-hatilah, jika salah padam, potong sahaja. Lagi satu, kalau bagi pengiraan tadi, jangan bagi dua pengiraan dalam satu soalan yang sama. You bagi dua, FMA, 2 kali 2, 4. Satu lagi you bagi FMA, 2 kali 3, 6. You buat macam tu, kosong. Table juga jangan bagi dua, satu sahaja. Table, kalau you tak nak, you cancel. Siapa bagi dua table untuk satu soalan yang sama, contoh nombor 9, dia bagi dua table, kami akan reject dua-dua. Dia akan jadi kosong. So hati-hati dengan benda-benda macam inilah. Yang lain-lain, teruskan usaha, teruskan baca buku. Masih ada masa yang banyak. Nasihat saya, nasihat saja ya, sebab cikgu kamu lebih arif dengan kamu. Cerakinkan soalan supaya kuantiti soalan yang dijawab tu lebih banyak. Kamu perlu dilatih dengan soalan yang banyak sekarang. I don't care you have the input or not, itu saya tak kira. Bila kamu jawab soalan itu nanti, kamu akan dapat input. Okay, so dua topik ni jangan lupa, quantum. Okay, quantum pasti keluar. Last year come out 7.1. Mungkin tahun ini keluar 7.2 or 7.3. 7.2 and 7.3 tak jauh, sama sahaja konsep dia. And then gravity. Okay, gravity last year keluar 3.1. Okay, daya hukum kegravitan semesta Newton. Okay, maybe this year Kepler. Kalau saya tengok di semua negeri PPC mereka tanya soalan Kepler. Okay, termasuklah negeri Perak. Kita keluar juga Kepler. Okay, dan tak mungkin juga satelit. Okay, itu dua topik baru ini, jangan skip, memang keluar, terutamanya kuantum. Kuantum takkan keluar di soalan nombor 7, 8, bahagian B atau C, tapi dia akan bermain di sekitar soalan nombor 1 atau nombor 2 sebab dia ada pengiraan. Okey, Cikgu Izzat, saya rasa itu sahaja penyampaian saya pada petang ini, Cikgu Izzat. Semoga membantu. Maafkan saya dari segi kekurangan yang sedia ada. Okey. Apa lagi? Terima kasih kerana panggil saya. Tapi sebelum saya, Cikgu Izzat nak mengakhirinya nanti, mohon Cikgu Fihana dengan Cikgu Nokaizan stay dalam Google Meet ni. Boleh? Okey, baik. Terima kasih pada Cikgu Rospendi atas sumbangan dan proposal yang diberikan. Mudah-mudahan dia dapat membantu pelajar-pelajar di sekitar daerah Perak untuk mencapai kecemerlangan yang terbaik pada tahun ini, insyaAllah. Okey, masa pun nampak setengah, jadi kita akhiri kita punya program pada petang ni dengan tasbih kifarah. Okey, baik. Sekian, terima kasih pada semua yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.